Terima kasih Mazatul. Hai, Assalamualaikum. Saya Alif dan juga Amaran akan membentangkan tajuk mentafsir maklumat yang tepat. Jadi, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang tokoh ataupun pakar ekonomi dan tamadun Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Sabri Harun ada menyarankan bahawa dalam usaha kita untuk memupuk generasi Muslim yang bertamadun, yang bertakwa, rancangan TV yang disiarkan perlulah berasaskan ilmu dan bertujuan untuk mendidik. Jadi penerimaan sesuatu maklumat, contohnya yang disiarkan oleh stesen TV itu, perlulah ditapis kebenarannya supaya tidak berlaku penyebaran ataupun penerimaan maklumat yang palsu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang konsep tabayun dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Jika datang kepada kamu satu orang yang bersifat fasik, datang membawa berita, datang membawa maklumat ataupun informasi, fatabayyanu, bertabayunlah, maka kajilah, perhalusilah, selidik sama ada berita itu benar-benar berlaku ataupun sebaliknya. Kerana dalam ayat seterusnya Allah menyebut an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang bermaksud agar kamu tidak menimpakan ke atas suatu kaum itu musibah, kesan yang buruk terhadap orang lain disebabkan kejahilan kamu, yang menyebabkan kamu menyesal di kemudian hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kaji betul-betul ayat ini, bukan kata orang fasik, bahkan jika berita itu datang dari orang mukmin sekalipun, kita kena tabayun. Bukan kerana kita tak yakin pada dia, bukan kerana kita tak yakin pada kebaikan dia, pada kesolehan dia, pada tahap keimanan dia, tetapi boleh jadi kadang-kadang berita itu betul-betul tidak pernah pun berlaku. Kerana perkara ini berlaku disebabkan tiada sifat sikap berhati-hati dalam mentafsir, dalam menerima maklumat, menerima sesuatu maklumat. Okey, rakan-rakan sekalian, sebenarnya ada kisah di sebalik turunnya ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada seorang lelaki yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Mu'iz. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memerintahkan Al-Walid ini untuk menuju ke suatu tempat yang didiami oleh Bani Mustalik, atas sebab mengutip bayaran zakat yang telah dikumpulkan oleh ketua mereka Al-Harith bin Abu Dirar. Jadi saya ringkaskan cerita ini semasa Al-Walid ini berangkat dari Madinah ke tempat tersebut. Di pertengahan jalan, dalam hadis mengatakan beliau tanpa ada sebab apa-apa, beliau rasa takut, rasa gemuruh di hati Al-Walid ini. Jadi dia patah balik ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, Al-Harith dan kaumnya telah memungkiri janji, mereka tidak mahu membayar zakat dan malah malah cuba untuk membunuhku. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita ini, baginda mengutuskan pasukan untuk menyerang Bani Mustalik. Jadi setelah itu, diringkaskan cerita lagi, sewaktu pasukan ini menuju ke dari Madinah ke tempat Bani Mustalik itu, di pertengahan jalan mereka terserempak kerana Al-Harith dan kaumnya datang untuk bertemu Rasulullah dan pasukan ini mahu menyerang. Jadi di tengah-tengah itu berlakunya lah soal bicara, betul atau tidak Al-Harith ini
tidak mahu membayar zakat, malah cuba untuk membunuh utusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ringkasnya, secara ringkas, Al-Haris dan kaumnya dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ barulah tahu bahawa utusan baginda sendiri iaitu Al-Walid telah mereka-reka cerita, telah membuat cerita palsu. Jadi oleh sebab itu turunlah ayat ini dan memberi peringatan kepada kita semua supaya berhati-hati terhadap informasi yang diterima. Lepas tu yes, kita macam mana nak tahu satu maklumat tu betul atau tak? Okey, jadi kita kena kenal jenis-jenis maklumat. Jenis-jenis informasi supaya kita tahu mana yang patut diutamakan. Okey. So, maklumat ni boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, maklumat asas. Maklumat asas ini bagi non-Muslim, masing-masing ada sumber mereka sendiri. Seperti Kristian dengan kitab Bible, Hindu dengan Shruti, Smriti, dan begitu juga dengan agama-agama lain. Bagi umat Islam yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dan percaya bahawa Al-Quran yang dikumpul dan disusun 1400 tahun yang lalu dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar sebenar-benarnya tanpa ragu. Baik. Jadi yang maklumat yang kedua, jenis maklumat yang kedua ialah maklumat saintifik. Maklumat ini datangnya daripada hasil kajian dan penelitian oleh para saintis dan ilmuwan yang bijak pandai tentang hal-hal seperti fenomena alam, astronomi dan sebagainya. Namun begitu, sering berubah-ubah mengikut arus masa. Baik, jadi yang terakhir, yang ketiga ialah maklumat sekunder, iaitu dari buku-buku dan majalah, surat khabar, berita TV, berita televisyen. Walaupun ianya sangat-sangat berguna untuk tahu satu maklumat, contohnya social media yang sangat senang nak akses maklumat sekarang, tapi kita perlulah berhati-hati dalam menilai sumber ini. Kadang-kadang boleh jadi 70% betul, lagi 30% ditokok tambah oleh penulis dan sebagainya. Boleh jadi macam-macam. Mungkin 100% salah, tak betul langsung cerita tu. Okey. Jadi untuk meneruskan lagi pembentangan ini, saya mempersilakan Amaran untuk meneruskan. Itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.